Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung muka surat 608 tuan-tuan, 609, iaitu kaedah yang keempat, kaedah besar dia, iaitu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Maknanya mudarat ni kena dibuang, dihilangkan. Jangan ada mudarat. Itu kaedah besar dia. Dan kita dah bincangkan tentang daripada dalil kaedah ad-dararu yuzal ini diambil, dan pada hari ini kita masuk kepada kaedah yang kaedah kecil ataupun anak. Kaedah anak yang terbit daripada kaedah ad-dararu yuzal. Ada beberapa kaedah anak yang terbit atau kaedah cabang yang terbit daripada kaedah ad-dararu yuzal ataupun kemudaran itu hendaklah dihilangkan. Yang pertamanya, satu kaedah yang selalu orang sebut, yang pada dasarnya ramai orang tahu tentang kaedah ni, iaitu ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat tubihu mengharuskan al-mahzurat yang dilarang, benda-benda yang dilarang. Jadi darurat boleh mengharuskan perkara-perkara yang dilarang atau perkara yang diharamkan. Itu yang orang sebut selalu darurat. Tapi kalau darurat politik lain darurat ya. Itu zaman darurat dulu. Zaman komunis dulu zaman darurat. Bukan darurat itu. Ini darurah ini maknanya kemudaratan. Jadi darurah ialah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. 5 kepentingan yang asasi bagi seorang Muslim melainkan dengannya. Itu darurah. Darurah ni benda yang tak boleh tidak. Dan darurah juga benda yang daripada kataan darar, kemudaratan. Maknanya bila benda yang dianggap sebagai suatu daruri, benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan, kalau tidak ada benda itu menimbulkan mudarat. Kan kita telah sentuh maqasid syariah ataupun maksud syarak. Ada 5 prinsip maqasid syariah yang berdasarkan kepada ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Tiga prinsip. Ad-daruriyat maknanya perkara yang tak boleh tidak, mesti ada pada manusia. Kalau benda tu tak ada, mudaratlah hidup manusia. Itu dia kata darurat. Hajiyat, benda hajat, benda yang menjadi keperluan kepada manusia, tapi kalau manusia tak ada, tidak menimbulkan kemudaratan. Tahsiniyat ni benda-benda hasan ni cantik baik. Maknanya benda-benda tambahan yang mencantikkan lagi hidup manusia. Kalau tak ada pun tak jadi masalah. Jadi darurat ini sesuatu yang tidak mungkin tercapai 5 kepentingan yang asas
bagi seseorang Muslim itu melainkan dengannya. Sementara mahzurat ialah perkara-perkara yang wujud nas syarak melarang dan mengharamkannya. Al-mahzurat, mahzurat ni benda-benda yang dilarang, benda-benda yang diharamkan. Benda yang haram ni mana kita tahu? Berdasarkan kepada nas-nas syarak. Dia tak boleh suka-suka kita mengharamkan sesuatu tanpa ada nas, sama ada dalam daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis dhaif tak boleh digunakan untuk mengeluarkan hukum. Keluar hukum ni tuan-tuan, mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mesti hadis tu hadis sahih. Itu prinsip yang digunakan oleh ulama-ulama usul. Jadi maksud kaedah ini, tiap-tiap sesuatu yang dilarang oleh hukum syarak boleh bertukar menjadi harus ketika darurat. Maka mengharus oleh keadaan darurat akan yang haram itu dinamakan rukhsah. Rukhsah ni maksudnya keringanan di dalam hukum agama. Ilmu usul fiqh disebut rukhsah. Maknanya rukhsah itu mengharuskan yang diharamkan kerana darurah. Di samping kekal pengharamannya apabila hilang darurah. Dia macam ni tuan-tuan. Rukhsah ni maksudnya kemudahan. Orang musafir dapat boleh kemudahan, dapat rukhsah untuk menjamakkan sembahyang atau mengkasarkan sembahyang. Itu rukhsah. Dalam perkara darurah ni tuan-tuan, darurah ni benda yang kalau manusia tidak dibenarkan buat benda tu, maka dia menimbulkan kemudaratan. Darurah. Dan benda yang diharamkan itu ada kalanya terpaksa dibuat oleh manusia. Kalau tak dibuat, menimbulkan kemudaratan kepada kehidupan manusia. Maka perkara yang diharamkan itu menjadi harus. Tak menjadi halal ya. Dia tetap haram. Dia cuma diharuskan. Hukum haramnya kekal. Contoh, harus berlafaz dengan kalimat kufur ketika dipaksa, tapi hati tetap beriman. Kerana Allah berfirman, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah lah. Kecuali orang yang terpaksa, orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram tetap dengan keimanan. Ini dalam istilah agama disebut taqiyah. Tapi taqiyah ini tak sama dengan taqiyah Syiah ya. Taqiyah di sini bermaksud dalam satu keadaan kita dipaksa supaya, contoh kalau kita hidup dekat mana? Macam negara dekat negara-negara, contoh dulu kalau negara-negara komunis dululah, dipaksa supaya mengakui bahawa, contohlah, ataupun zaman Nabi sendiri pernah berlaku di mana orang Islam itu disiksa kerana beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, lalu disiksa. Ada yang tahan siksa, okeylah. Yang tak tahan siksa, akhirnya terpaksalah. Okeylah, terpaksalah mengaku Al-Lata wal Uzza itu sebagai Tuhan, berhala tu. Sebab tak tahan dengan siksa, tapi hatinya tetap beriman. Dan benda ni dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya turunlah ayat-ayat yang membolehkan orang yang dipaksa itu mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya tetap beriman. Pernah berlaku zaman Rasulullah, orang yang ditawan
Kalau tak silap lah, kalau salah betulkan, orang yang ditawan oleh tentera Rom dipaksa untuk mengakui tentang agama, kebenaran agama. Kalau tak, kena bunuh. Seorang kena bunuh sebab dia tetap tak nak mengaku agama yang lain daripada Islam itu sebagai betul. Tapi kawannya ni dia mengaku, dilepaskan. Balik tanya dengan Rasulullah. Yang kawan tu masih syurga lah, sebab dia mempertahankan keimanan dia. Tapi yang lari ni dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab memelihara nyawa itu. Itu pertama. Contoh yang kedua, boleh makan bangkai, boleh makan babi dalam keadaan yang terdesak, tak ada makanan lain lagi dah yang boleh dimakan. Ataupun kita di penjara tuan-tuan, di sebuah negara kafir harbi, dibagi hidangan babi. Kalau tak makan kita akan mati. Mati ini serupa bunuh diri, membiarkan diri mati. Jadi untuk kelangsungan hidup bolehlah makan babi atau makan benda-benda yang diharamkan sekadar untuk menyambung hidup, bukan menteka darah. Yalah, tengah lapar kan, tengah lapar, yang ada cuma bangkai, yang ada cuma babi. Hatta kalau terpaksa makan jasad kawan kita sendiri, lain dah tak ada dah, yang ada orang mayat manusia, ambil sikit makan, anggar kolu lah. Maknanya boleh diharuskan untuk kelangsungan hidup. Tapi bukan pula bila makan, enak lah. Sekali enak dia pun makan lagi. Itu tak boleh lah. Maknanya makan hanya sekadar untuk kelangsungan hidup je. Itu yang dinamakan darurat. Tak tahulah zaman-zaman darurat betul dulu macam mana. Zaman-zaman Jepun ke dulu. Yang ketiganya, contoh ketiga, harus digali kubur kerana mengeluarkan mayat setelah dikebumikan tanpa dimandikan. Atau ditanam tidak menghadap ke kiblat. Okey. Jadi maknanya mayat tu ditanam je tanpa dimandikan. Kerana tak tahulah entah kenapa, bila diketahui bahawa tidak dimandikan, maka bolehlah dikorek balik. Sebab itu satu kemudaratan lah kalau mayat itu tidak dimandikan. Ataupun mayat ditanam tak menghadap kiblat, itu mudarat lah bagi mayat tu. Sepatutnya mayat ni menghadap ke kiblat. Kita tanam tak menghadap kiblat, boleh untuk digali semula kubur itu untuk dibetulkan mayat itu. Ataupun kerana forensik ke umpamanya, orang yang kena bunuh umpamanya, polis belum sempat forensik, dah ditanam. Jadi kalau ada keperluan, tujuannya untuk mengelakkan kemudaratan daripada terlepasnya pembunuh yang sebenarnya, bagi contoh, dan bukti-bukti itu hanya ada pada mayat yang ditanam, yang kena bunuh itu, maka boleh. Tetapi dalam kes-kes seperti ini tuan-tuan, jalan yang paling selamat, kita kena dapat pandangan daripada Jabatan Mufti. Jangan suka-suka. Alah, zaman sekarang mudah dah, Mufti boleh buat keputusan. Zaman mudah kan, boleh. Okey, Jabatan Mufti membenarkan. Okey, boleh dibuat. Contoh yang kelima, boleh memandang kepada wanita atau aurat wanita. Okey, itu. Okey, boleh memandang kepada wanita kerana tujuan meminang. Tapi zaman ni dah tak berlaku dah benda ni. Ini kita hantar wakil peminangan, hantar wakil. Merisik kan? Merisik. Nak tengok, boleh tengok aurat dia. Aurat di kalau mazhab kita tak ada tuan-tuan. Kalau mazhab Hanafi dia ada aurat mughalazah, ada aurat mukhaffafah.
Boleh setakat tengok aurat mukhafafah, nak tengok betihnya cantik tak cantik, ada bulu tak ada bulu. Tapi jangan hantar orang lelaki, hantar orang perempuan juga yang merisik. Orang perempuan tu yang tengok, kau orang lelaki yang tengok. Orang perempuan pun tak boleh tengok aurat orang perempuan lain kan, yang bukan mahram. Tetapi dalam kes ini boleh untuk mengelakkan. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah. Benda-benda risik-risik dia tak ada dah. Dia dah risik dulu dah. Budak zaman sekarang dah risik dulu dah. Tahu-tahu datang kita, kalau boleh nak nikah terus, tak payah pinang-pinang apa, tunangan-tunangan tak payah. Atau kerana mengajar. Dalam kes-kes umpamanya kalau seseorang itu berpegang dengan pandangan yang mengatakan wajah itu juga aurat, wajah juga aurat, maka pakai niqab kan, pakai niqab. Bila masuk kelas, cikgu nak kenal anak murid. Nanti kalau cikgu tak kenal anak murid. Lagi-lagi zaman sekarang ni kan, guna katanya apa ni, kat sekolah ada guna TP1 lah, TP2 lah, TP3 lah. Kalau tak kenal anak murid, macam mana nak bagi penilaian TP1, TP2, TP3? Maka ketika itu bolehlah dibuka dia punya niqabnya ataupun dia punya purdahnya. Atau sebagai saksi. Sebagai saksi, hakim kena tengok siapa yang bagi saksi. Ada berkelubung ya. Dalam hal muamalat, berjual beli tuan-tuan, harus penjual melihat muka. Kalau sekiranya berpegang kepada muka tu aurat, pakai purdah, dia kena buka purdah, tunjuk muka dia, inilah orang yang beli. Ataupun kalau penjual tu pakai purdah, pembeli berhak untuk melihat dengan siapa aku berjual beli. Sekali buka-buka dia misai, rupanya orang lelaki-lelaki. Ataupun kerana perubatan. Kerana perubatan, doktor lelaki boleh tengok aurat orang perempuan sekadar keperluan perubatan. Jangan yang sakit kaki yang ditengok benda lain. Itu tak betul. Kalau yang sakit kaki, aurat perempuan semua aurat, tapi itu pun ada syarat juga tuan-tuan. Kalau tak ada dah doktor yang, katalah kalau perempuan, tak ada doktor perempuan, tak adalah doktor perempuan, yang ada doktor lelaki sahaja. Maka ketika itu harus untuk doktor lelaki itu melihat kepada aurat orang yang dirawat. Itu di antara perkara-perkara. Kalau tak tengok tuan-tuan, macam mana kita nak tahu rawatan tu macam mana? Kalau doktor tak sentuh kawasan yang sakit umpamanya, macam mana doktor nak bagi ubat? Jadi itu akan menimbulkan kemudaratan. Maka ketika itu bolehlah disentuh tuan-tuan. Itu maksud perkara-perkara darurat ini mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Contohlah tuan-tuan, kalau asrama budak-budak perempuan, tiba-tiba terbakar, bomba semua, abang bomba kan abang laki-laki kan semua kan, abang sadu semua, orang lelaki. Tentulah mereka akan masuk untuk angkat mangsa-mangsa yang terperangkap dalam kebakaran. Kalau ikut hukum Islam, mana boleh diangkat? Kau bukan mahram, nak diangkat. Maka ketika itu, kalau abang bomba tak masuk, tak angkat, saya belum pernah dengar bomba perempuan. Kebanyakan bomba lelaki. Kalau tak angkat, mati terbakar dia dalam rumah tu. Ini pernah terjadi satu asrama perempuan di sebuah negara antah berantah. Oleh kerana pegangan agama dia terlalu kuat, tidak dibenarkan orang pelajar-pelajar perempuan tu keluar. Yalah, mungkin tengah mandi katnya, asrama terbakar, berkemban dia keluar, tak boleh, tak tutup aurat, tak boleh keluar. Ditutup pintunya, mati semua pelajar tu. Kemudian mereka kata apa? Mati syahid. Padahal Islam tidak begitu. Itu dalam keadaan darurat. Mati itu mudarat. Jadi sepatutnya benda-benda kaedah ni boleh digunakan ketika itu untuk menyelamatkan mereka daripada kematian. Kaedah yang kedua tuan-tuan, selepas ad-darurah tubihul mahzurat,
Darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Tetapi ada kaedah lain. Apa dia? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Bukan suka-suka. Maksudnya kalau diharuskan memakan daging babi, maka harusnya itu dikadarkan. Tak boleh makan sampai kenyang. Makan hanya untuk menyambung nyawa. Au ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha, ataupun apa-apa yang diharuskan kerana darurah, maka dia dikadarkan dengan kadarnya, bukan ikut suka-suka. Mentang-mentang daging babinya dihidangkan satu pinggan, tiba-tiba dimakan sedap, dibelasah satu pinggan habis. Tak boleh. Dia kena sekadar yang hanya boleh untuk menyambung nyawa sahaja. Contoh yang dibagi kat sini tuan-tuan. Okey, Islam mengharuskan yang dilarang ketika darurat kerana hendak menolak kemudaratan daripada manusia, tetapi tidak patut bagi seorang Muslim mengambil peluang untuk terus-menerus berenak-enak dengan yang haram atas alasan darurat. Justru itu kaedah tersebut, ad-darurah tubihul mahzurat, tetap terikat dengan kaedah lain yang mengemaskini cara pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan kaedah tersebut. Ni akhirnya orang pun salah guna. Darurat, padahal ada benda lain yang boleh lagi, tapi alasan darurat. Maka kaedah ma'ubiha lidarurati yuqaddaru biqadariha bermaksud tiap-tiap sesuatu yang diharuskan kerana darurat, sama ada dibuat atau tidak, adalah harus sekadar yang boleh menolak kemudaratan dan tidak boleh melebihi dari kadar itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Artinya, maka sesiapa yang terpaksa memakan bangkai, memakan babi. Ini ayat ni lanjutan daripada ayat yang mengharamkan daging babi dan sebagainya. Tapi barang siapa yang terpaksa makan benda-benda yang Allah Taala sebut diharamkan, hurimat alaikumul maitah wal waddam walahmul khinzir, itu diharamkan kepada kamu akan bangkai, darah dan daging babi itu. Tapi kalau famaniturra, siapa yang terpaksa makan juga kerana nak mengelakkan daripada darurat kematian, kelaparan, maka tetapi dia makannya itu sedangkan dia tidak mengingininya. Maknanya dia makan tu bukan kerana nak makan daging babi. Dia makan bangkai itu bukan kerana dia nak makan bangkai. Dan tidak pula melampaui batas. Maknanya tidak pada kadar bangkai yang dimakan tu. Oh, sekali makan, sedaplah daging biawak ni. Contoh. Lemak lagi, berkrim. Makan banyak. Tak boleh. Maknanya tak boleh melampaui batas. Maka tidak ada dosa atasnya. Maknanya sekadar makan untuk menyambung dia punya kehidupan ataupun menyambung nyawa sahaja. Maka ayat itu mengikat tidak berdosa melakukan yang haram ketika darurat dengan syarat tidak menginginkannya, bukan kerana keinginan, dan tidak melampaui batas. Kan ada orang tanya juga, minum toddy kerana sakit, minum toddy, minum arak kerana sakit, boleh tak? Buat ubat. Ada dulu tuan-tuan, ni sakit-sakit je minum arak. Arak tu apa tu? Carlsberg ke apa tu? Kok ngombe anu? Buat enggak ubat. Macam mana? Boleh? Tak boleh. Bolehnya kalau doktor yang suruh. Kalau doktor dah cek kita punya penyakit apa semua, pakcik minta maaf, satu je ubatnya pakcik, minum toddy. Pagi secawan, petang secawan. Contohlah. Contoh. Maknanya kalau nak dikatakan sebagai ubat, hanya dengan
saranan daripada pakar perubatan, barulah boleh. Kalau dah tak ada ubat lain, contoh kan ada satu ketika dulu ubat jantung ke ubat apa, diperbuat daripada bahan-bahan babi ke apa tu kan, bahan-bahan terlarang. Maka ketika itu Jawatan Kuasa Fatwa membenarkan, kerana tak ada ubat lain dah. Ketika itu boleh jumpai ubat lain. Tapi sekarang dah ada alternatif, dah ada ubat lain yang boleh menggantikan ubat tersebut. Maka Jawatan Kuasa Fatwa revise balik fatwa tu, dah tak boleh lagi lah. Sebab dia kena dengan kadarnya. Sekarang dah ada, maka tak boleh, dah tak jadi darurat lagi dah. Contoh-contoh amali kaedah yang mengatakan bahawa darurat itu mesti dengan kadarnya. Pertama, keharusan seseorang doktor memandang aurat wanita dibataskan sekadar hajat dan tempat-tempat yang perlu sahaja. Yang sakit kaki, tengok kaki, jangan tengok dada. Ini yang sakit kaki, semua yang nak ditengok. Tak boleh lah. Kadar mana tempat yang sakit ajalah. Kecuali tempat yang lain itu ada kaitan dengan tempat yang sakit. Yang kedua, tidak harus bagi wanita pergi mendapat rawatan dari doktor lelaki kalau ada doktor perempuan yang dapat merawatnya. Ada klinik Siti, kenapa pergi klinik Kuben? Contohlah. Ada klinik Suhaini, ada doktor Suhaini. Kau nak pergi pula doktor yang anu. Maknanya itu tak ada darurat lah. Kat situ tak berlaku darurat. Kecuali satu banting ni memang semua tak ada dah. Semua doktor lelaki, doktor perempuan semua dah tak ada dah. Ataupun tak pernah ada lagi doktor perempuan. Itu tak boleh lah. Yang ketiganya, orang gila tidak boleh dikahwinkan melebihi satu isteri, kerana hajatnya sudah tercapai dengan satu sahaja. Orang gila boleh kahwin ke? Boleh. Nak tak nak je lah. Ada tuan-tuan, ada. Maknanya boleh. Tapi orang gila ni, dia punya keperluan darurat dia tu, dia hanya satu je, cukup. Dia tak boleh lebih daripada satu. Yang tak gila pun tak semestinya boleh lebih daripada satu. Apatah lagi orang yang gila tuan-tuan. Yang tak gila pun tak berani, lagilah. Dan yang keempatnya, seseorang yang diminta pandangan tentang peribadi seseorang peminang memadai dengan sindiran seperti katanya, tidak sesuai untuk kamu. Contoh macam ni tadi. Bila perisik ni, bukan perisik spy, maknanya orang yang merisik anak gadis tu, kan boleh tengok, katalah boleh tengok betisnya. So dia tengok betisnya, banyak bulu. Contoh. Macam gorila pula. Bila dia balik jumpa dengan orang yang minta dia merisik tu, janganlah je, janganlah banyak bulu, kau tahu tak, macam gorila. Tak mau cerita tu. Kena cerita je, kurang sesuai lah nak. Dia kurang elok lah sikit lah, apalah. Tak payah cerita lebih-lebih tuan-tuan. Tak sesuai untuk kamu. Tak perlu lagi nak cerita keburukan lagi. Banyak bulu lah, banyak kurap ke, banyak apa, tak payah. Cakap, minta maaf lah, dia ada penyakit kulit lah. Aku rasa tak sesuai lah untuk engkau. Macam je, tak perlu nak cerita lebih-lebih. Maknanya darurat boleh tengok itu satu, dikadarkan bahawa bila dia menyampaikan balik kepada orang yang nak meminang itu, tak perlu nak cerita lebih. Itu kedua. Maknanya walaupun darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang, dia punya had dan kadarnya. Tak boleh suka-suka mentang-mentang darurat pelasah je, tak boleh. Yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga. Kemudaratan, dah kan? Itu dah bunyi dah tu. Kemudaratan boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih rendah, tetapi tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya atau yang lebih mudaratnya. Kerana kalau boleh dihilangkan dengan mudarat juga, maka tidak bererti tak ada makna lah
ad-dararu yuzal itu. Maknanya kemudaratan itu perlu dihindarkan. Bahkan ia merupakan kemudaratan yang baru yang diwujudkan. Contoh, nafkah tidak diwajibkan ke atas keluarga yang fakir untuk keluarga yang fakir. Keluarga itu miskin. Kerana menolak kemudaratan dari fakir pertama itu menimbulkan kemudaratan yang sama pada keluarganya. Maknanya dah dia dah suami miskin. Suami miskin. Isteri pun miskin. Jadi macam mana? Nak wajibkan juga suami bayar nafkah. Dah aku pun miskin, nak macam mana? Wajibkan juga, jadi mudarat pada dia lah. Sebab nanti kan mungkin dia terpaksa mencuri ke, dia merompak ke, apa ke. Sebab wajib. Jadi pada ketika itu, nafkah itu bukan maksudnya tak wajib. Nafkah tetap wajib, tetapi kewajiban itu gugur disebabkan kerana kemiskinan yang ada pada suami. Suami miskin, isteri pun miskin. Jadi dua-dua mudarat. Yang kedua, seorang yang berhajat menolak kebinasaan dirinya dari kebuduran, tidak memperoleh sesuatu melainkan harta atau makanan orang lain yang sama berhajat seperti juga, maka dia tak boleh mengambil harta orang itu. Kita ni keburuh, kawan sebelah pun keburuh, tapi dia ada sedikit makanan, cukup-cukup untuk dia je. Jadi kita kata, ni darurat ni, boleh merompak, boleh curi. Kerana kita nak memelihara diri kita ni supaya jangan mati, kita pun curi je dia punya juga. Bila kita curi dia punya, menimbulkan kemudaratan kepada orang tu. Dia pula mati kelaparan sebab makanan cuma sikit. Jadi maknanya nak menolak kemudaratan kita, kita tak boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Itu maksudnya, tuan-tuan. Kalau seseorang dipaksa membunuh seseorang yang lain, nescaya tidak halal ia membunuhnya, kerana pembunuhan itu menimbulkan kemudaratan yang sama atau lebih besar darinya. Contoh, kalau seseorang dipaksa membunuh seorang lain, nescaya tidak halal ia membunuhnya. Maknanya dia dipaksa. Paksa ni macam mana? Paksa ni, tuan-tuan, ialah orang yang disuruh melakukan sesuatu, kalau tak buat diberikan ancaman. Kalau tak bunuh dia, aku pukul isteri kau, contoh. Pukul isteri mudarat, membunuh tu mudarat. Pukul isteri ni mudaratnya kurang, membunuh tu mudaratnya besar. Maka dia tak boleh bunuh orang tu kerana takut isteri dipukul. Sama juga, kalau tak bunuh orang tu, aku bunuh isteri, bunuh isteri kau. Tu kemudaratannya sama. Jadi dia tak boleh nak bunuh orang tu. Faham tak? Maknanya kemudaratan itu sama. Jadi dia tidak halal untuk membunuh orang lain semata-mata kerana ada ancaman bahawa mungkin isteri atau anaknya pun akan kena bunuh juga. Tetapi kalau seseorang dipaksa minum arak, kalau tidak dia akan dibunuh, maka dia boleh minum arak kerana ancaman membunuh itu lebih berat daripada minum arak. Beza pula. Kalau sekiranya kalau kau tak minum arak ni, aku bunuh engkau. Kau tak minum arak ni, aku bunuh isteri kau, contoh. Maka ketika itu dia boleh minum arak. Sebab arak tu dia punya kemudaratannya tak besar. Paling besar pun dia mabuk Tapi kalau dia tak minum, menyebabkan kematian. Jadi itu kemudaratannya kurang. Sedangkan yang tadi itu kemudaratannya sama. Kau tak bunuh orang tu, aku bunuh kau. Kau tak bunuh orang tu, aku bunuh isteri kau. Itu kemudaratannya sama, menyebabkan kematian juga. Maka ketika itu dia tak boleh, tidak dihalalkan untuk membunuh orang lain. Okey, ada apa-apa soalan ke, tuan-tuan? Setakat ni.
Okey, kalau tak ada, saya rasa insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.